Assalamualaikum kepada Ustazah Nur Sofiah binti Suhaimi. Nama saya Syazwan bin Abdul Razif. Kami akan membentangkan tentang peranan institusi pendidikan dalam mewujudkan perpaduan. Pengenalan, saya dan Syazwan bin Anwar akan membentangkan isu dan permasalahan kajian Siti Rahimah binti Hasnuddin, metodologi kajian Muhammad Huzair bin Muhammad Khairi, dapatan kajian akan dibentangkan oleh Nur Afika binti Muhammad Saleh, dan rumusan yang terakhir dibentangkan oleh Syazwan bin Anwar. Salah satu buah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, agama dan adat resam di mana ia dikenali sebagai masyarakat majmuk, iaitu Malaysia. Masyarakat Malaysia juga telah dilaksanakan dengan sistem pendidikan yang dijalankan mengikut keperluan dan kesesuaian mereka. Perkembangan pendidikan orang Melayu di negara ini pada peringkat awalnya adalah dalam bentuk yang tidak formal, dan ia mempunyai perkaitan yang rapat dengan sejarah perkembangan dan penyebaran Islam di tanah Melayu. Sarjana Pendidikan Tempatan bersetuju bahawa bentuk pendidikan yang terawal diterima oleh masyarakat Melayu adalah hasil pengaruh agama Islam, Hindu dan Buddha. Institusi pendidikan merujuk kepada semua organisasi dan badan yang ditubuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang memberikan ilmu pengetahuan. Terdapat beberapa kategori bagi institusi pendidikan yang menjadi tumpuan golongan-golongan tertentu. Antaranya ialah prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Pendidikan, yakni Plato, ialah satu proses membentuk individu yang berakhlak mulia. Menurut Jean-Jacques Rousseau pula, pendidikan sebagai suatu proses yang berterusan, bermula daripada masa kanak-kanak lagi. Dalam proses ini, segala kebolehan semula jadi lahir dengan sendirinya mengikut kehendak dan peraturan semula jadi. Masyarakat dan pendidikan adalah bergerak seiring kerana pendidikan adalah acuan membentuk insan. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada isu dan permasalahan kajian. Malaysia masih berhadapan dengan isu yang boleh menggugat perpaduan kaum. Isu ini masih wujud bukan sahaja dalam kalangan masyarakat, tetapi juga dalam kalangan pendidik di sekolah. Pelbagai pihak telah pun bekerjasama bagi mengenal pasti dengan lebih lagi mengenai peranan institusi pendidikan bagi mewujudkan perpaduan antara kaum. Kerjasama antara golongan pendidik ini serta masyarakat diperlukan bagi mengenal pasti cara yang terbaik yang mampu dilakukan oleh mereka bagi membina perpaduan antara kaum. Seterusnya, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghalang, antaranya dari segi jarak sosial yang wujud disebabkan kurangnya interaksi. Disebabkan oleh kekangan bahasa, ia menjadikan interaksi bangsa yang berlainan bahasa terbatas. Assalamualaikum Ustazah dan kawan-kawan saya. Hari ini saya Muhammad Huzair bin Muhammad Khairi ingin membentangkan metodologi kajian. Sebelum itu, metodologi kajian ni kita mendapatkan dia daripada objektif kajian. Kita ada dua objektif kajian, iaitu untuk mengenal pasti peranan institusi pendidikan dalam mewujudkan perpaduan dan juga untuk mengkaji sistem pendidikan di Malaysia. Bagaimanakah metodologi kajian ni dapat mengumpul data daripada artikel-artikel tersebut. Okay, untuk yang artikel yang pertama, dia menggunakan kaedah kajian kes dan pendekatan kualitatif. Untuk kaedah kajian kes ni, dia mengkaji satu kes. Iaitu perpaduan etnik. Macam mana kaedah kajian kes ni dapat membuat penyelidikan dekat sekolah, iaitu dia mengkaji tentang kejadian semasa berdasarkan kepada kehidupan sebenar. Dia dalam secara menyeluruh. Dia macam penyelidik ni, dia menggunakan kaedah ini
bersifat deskriptif. Maksud dia penjelasan. Nak dapatkan penjelasan tu, dia buat satu kajian kes ni, lepas tu dia akan mengkaji balik, dia akan buat balik secara reality untuk mendapatkan data. So yang kedua adalah pendekatan kualitatif. Dia adalah memberi makna kepada fenomena sosial di sekolah, iaitu menggunakan teknik analisis dokumen, pemerhatian dan temu bual. Maksudnya di sini dia dapat mengumpulkan data dengan teknik pendekatan kualitatif ni. Dia akan memanggil, dia akan temu bual, dia akan tengok dokumen-dokumen pelajar ataupun cikgu, dia akan membuat pemerhatian, observation dan temu bual. Daripada situ dia akan dapat mengumpul data, Okey, untuk artikel yang kedua, kajian telah menggunakan kaedah kualitatif melalui teknik pembincangan kumpulan, iaitu focus group discussion. Contoh dekat sini, dia akan mengumpulkan, dia akan kumpulkan guru-guru di sekolah kebangsaan, di sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Selepas itu, dia akan kumpul lah. Dia akan membuatkan focus group discussion. Daripada discussion tu, yang pengkaji tu, yang membuat tu, dia akan jadi facilitator. Dia akan mendapatkan data-data tambahan berdasarkan pemerhatian gerak laku. Daripada situ dia akan membuatkan perbincangan kumpulan, berfokuskan dan analisis dengan menggunakan apa-apa program yang dia nak buat, asalkan dia dapat information tu. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afika binti Muhammad Saleh. Okay. Hasil dapatan dan perbincangan daripada kami, terdapat beberapa faktor yang mendorong kepada permasalahan kaum dari segi pendidikan. Institusi-institusi pendidikan di negara ini haruslah memikir cara yang efektif untuk menyelesaikan isu ini. Okay, Kerajaan Pelajaran Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia memainkan peranan yang sangat penting dalam membawa perubahan pendidikan di Malaysia sejak sekian lama lagi. Antara misi Kementerian Pelajaran Malaysia ialah membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia. Di samping itu, memperkembangkan prestasi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara. Antara matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia ialah melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia, bersatu padu, beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan. Ia juga untuk menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara dan memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warga negara. Pada tahun 2006 hingga tahun 2010, Plan Induk Pembangunan Pendidikan telah dilancarkan. Terdapat 6 strategi dalam Plan Induk Pendidikan. Plan Induk Pembangunan Pendidikan antaranya ialah membina negara bangsa, membangunkan modal insan, memperkasakan sekolah kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan, memartabatkan profesion perguruan dan last sekali melojakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Selain itu, peranan pendidik juga memainkan peranan yang penting dalam hal ini. Kajian daripada Miller 1995 mendapati bahawa peranan guru sangat penting dalam memupuk interaksi antara pelajar yang berlainan kaum di sekolah. Beliau menyatakan bahawa guru perlu menghindari perasaan yang negatif, iaitu seperti mempunyai tanggapan yang negatif terhadap kaum-kaum tertentu, seperti macam guru Melayu mempunyai tanggapan negatif kepada pelajar India, pelajar Cina. Guru perlu ada kemahiran berkomunikasi dengan pelajar daripada pelbagai budaya supaya pembelajaran jadi lebih berkesan. Melalui kajian Miller juga,
Peranan guru dalam meningkatkan kefahaman pelajar terhadap budaya pelbagai kaum di sekolah amat relevan dalam konteks Malaysia. Dalam konteks ini, guru perlu sentiasa menerapkan nilai budaya dari pelbagai kaum dalam bilik darjah supaya pelajar dapat mengenali dan memahami budaya pelbagai kaum di Malaysia seperti budaya Cina, budaya India, budaya Iban di Sabah Sarawak, budaya-budaya yang berada di Sabah Sarawak. Okey. Dalam kajian Sarimah 2011 pula mendapati bahawa sikap prihatin guru dalam masalah pelajar dan menjadi suri teladan yang baik boleh dicontoh oleh pelajar dapat meningkatkan penghayatan akhlak pelajar. Biasanya pelajar menganggap guru mereka sebagai idola mereka. Sikap prihatin dalam masalah pelajar mudah membuatkan guru mudah mempengaruhi pelajar tersebut. Pelajar mudah berinteraksi dengan guru mereka, sama ada dari cara guru mereka bertutur dan tingkah laku. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulan yang boleh kami ambil daripada perbincangan yang kami lakukan sebentar tadi adalah terdapat banyak aspek yang mempengaruhi perpaduan kaum dan kalangan pelajar. Perpaduan kaum harus diterapkan di dalam hati setiap pelajar maupun IPT dan kebangsaan dan juga kepada masyarakat berperanan supaya mereka dapat bekerjasama dengan seluruh etnik di Malaysia demi kemajuan dan pembangunan Malaysia. Pak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Selari dengan itu, pelajar yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi boleh menjadi seorang pemimpin negara yang berkaliber dan dapat membina sebuah negara aman, damai, harmoni dan makmur. Itu sahaja perbincangan yang kami lakukan pada hari ini. Sekian, terima kasih.